Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Sir Nik Muhammad Firdaus dan rakan-rakan saya. Baiklah, saya Muhammad Abdullah bin Ma'ruf sebagai ketua kumpulan bagi tajuk kerja lapangan ini bersama lagi 4 orang ahli kumpulan saya yang bernama Muhammad Amirul Mukmin, Amir Rizman, Anastasia dan Siti Nur Syafiqah. Baiklah. Yang pertama saya akan bentangkan tentang pengenalan. Baik. Yang pertama ialah definisi usahawan. Usahawan bermaksud individu atau kumpulan individu yang menubuhkan atau menerajui sendiri serta mengembangkan syarikat dari masa ke semasa demi memakmurkan masyarakat dan negara. Yang kedua ialah objektif kajian. Baik. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji latar belakang usahawan dari sebelum dan sesudah menjalankan perniagaan. Yang kedua, mengkaji latar belakang syarikat laksana sutera travel and tours. Dan yang ketiga, mengenal pasti cara-cara pemilik syarikat laksana sutera travel and tours menjalankan dan menguruskan perniagaannya. Baik. Seterusnya ialah definisi sumber primer dan sekunder. Sumber primer membawa maksud bahan yang belum diolah ataupun dicetak. Contohnya seperti manuskrip dan juga batu bersurat. Yang ketiga, yang seterusnya ialah sumber sekunder. Sumber sekunder membawa maksud bahan bacaan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di tempat lain. Contohnya seperti majalah dan juga artikel-artikel di Google. Baiklah. Yang seterusnya ialah latar belakang usahawan. Usahawan yang menjadi tajuk kajian kami ialah Puan Nurul Husna binti Satta. Beliau berumur 36 tahun dan berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Yang seterusnya ialah bagaimana cara ketika memulakan perniagaan. Yang pertama ialah Puan Nurul Husna menjadi seorang penyelaras pelancongan ataupun tour coordinator. Beliau bekerja di bawah syarikat laksana Sutera Travel and Tours Sendirian Berhad. Pada masa tersebut, beliau hanya bekerja separuh masa sahaja untuk syarikat tersebut dan kemudian diambil bekerja sepenuh masa untuk syarikat laksana Sutera Travel and Tours Sendirian Berhad. Okey, yang ketiga ialah faktor yang membawa kepada penciptaan perniagaan tersebut. Yang pertama ialah peluang. Menurut Puan Husna, beliau memandang peluang yang akan mendatangkan keuntungan kepada dirinya dan juga syarikat. Yang seterusnya, beliau menjadi rakan kongsi untuk syarikat laksana Sutera Travel and Tours Sendirian Berhad. Baiklah. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan serahkan kepada Anastasia Jupris. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Afzal. Seterusnya kita beralih kepada latar belakang syarikat Laksana Sutera dan Travel Sendirian Berhad. Pengkaji telah memilih syarikat Laksana Sutera Travel and Tours yang terletak di Seremban Negeri Sembilan bagi menganalisis profil usahawan dalam aspek hospitality dan pelancongan. Syarikat ini telah dikendalikan oleh seorang pengusaha yang bernama Puan Nurul Husna binti Sattar semenjak tahun 2018 lagi. Menurut beliau dan rakan sekerjanya telah menghasrat untuk menamakan syarikat tersebut dengan nama Laksana Sutera Travel and Tours, sebaik sahaja beliau mengendalikan syarikat tersebut. Seterusnya, jenis perniagaan yang dijalankan oleh usahawan. Puan Nurul Husna telah menjalankan perniagaannya dalam industri pelancongan yang mana beliau telah memfokuskan 3 kawasan, iaitu perniagaan pelancongan secara dalaman, luaran, dan secara sistem tiketing. Puan Husna juga menyatakan bahawa beliau telah memulakan perniagaannya dengan membuka lesen perniagaan yang dikenali sebagai MOTEK atau dengan nama lain Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi memajukan pelancongannya. Seterusnya, kita beralih kepada pelanggan sasaran. Puan Nurul Husna telah menetapkan matlamat untuk menentukan kategori-kategori pelanggan sasaran di dalam perniagaannya. Baiklah, dalam kategori pelanggan sasaran secara dalaman, pelanggan yang disasarkan kebanyakannya berasal daripada luar negara seperti Australia, Eropah, Indonesia, China yang datang masuk melancong ke Malaysia. Selain itu, bagi secara luaran pula, syarikat Laksana Sutera Travel and Tours ini akan menguruskan package para pelancong tempatan di Malaysia yang ingin melancong ke luar negara seperti Australia, Turki, dan Eropah.
Pelanggan sasaran seterusnya ialah melalui sistem airline ticketing. Kebiasaannya syarikat laksana Sutra Travel and Tours ini menyasarkan pelanggan tempatan terutamanya di negeri 9 itu sendiri dengan melaksanakan sistem airline ticketing bagi melancarkan aktiviti pelancongan. Dan yang seterusnya kita beralih kepada seterusnya kita beralih kepada cara usahawan menjalankan perniagaannya. Puan Nurul Husna telah menggunakan beberapa platform ataupun kaedah bagi melancarkan perniagaannya. Kaedah yang pertama ialah melalui media sosial, yaitu aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Selain itu, melalui sistem rangkaian yang mana syarikat tersebut akan menghadiri beberapa program seperti yang dianjurkan oleh pihak hotel, pihak pelancongan Malaysia. Seterusnya, bagi kaedah panggilan jualan pula, Puan Nurul Husna dan pekerjaannya akan keluar menuju ke pelbagai jabatan untuk menyebarkan risalah, majalah, profil syarikat dan sebagainya bagi memperluaskan produk pelancongan syarikat ini. Seterusnya, kita beralih kepada pekerja yang terlibat dalam perniagaan usahawan. Pada asalnya, syarikat laksana Sutra ini hanya mempunyai 3 orang kaki tangan, termasuklah pemilik itu sendiri dalam menjalankan perniagaan pelancongan ini. Namun, pertambahan bilangan pekerja dalam organisasi ini semakin bertambah dan peningkatan tersebut telah menyebabkan Puan Nurul Husna untuk memperbanyakkan lagi kumpulan pekerja bagi memudahkan pengurusan pelanggan di dalam syarikatnya. Seterusnya, menurut Puan Nurul Husna juga, beliau akan menambah lagi bilangan pemandu pelancong jika berlakunya beberapa penambahan ahli-ahli di dalam kumpulan pekerja yang telah dibina dalam organisasi syarikatnya. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Saya akan menerangkan berkenaan usahawan sebelum memulakan usaha. Pertama sekali ialah pengalaman bekerja. Puan Nurul Husna pernah bekerja di sebuah restoran di Perth, Australia semasa beliau menyambung pengajian di sana. Beliau bekerja sebagai seorang pelayan tetamu. Selain daripada bekerja untuk memperoleh sumber pendapatan, beliau bekerja untuk memperoleh sumber pengalaman. Beliau mempunyai ilmu tambahan tentang cara mengawal tetamu, kawal situasi dan berpengalaman menguruskan kewangan. Selain itu, Puan Nurul Husna pernah bekerja dalam sektor perakaunan. Kata beliau, perakaunan juga memberi ilmu asas berkenaan dengan menguruskan perniagaan. Selain itu, beliau juga belajar berkenaan mengawal aset syarikat, liability, aliran tunai dan sebagainya. Seterusnya ialah role model. Role model pertama yang menjadi pilihan Puan Nurul Husna ialah Puan Rosnani binti Ibrahim yang merupakan ibu kepada Puan Nurul Husna. Sebab Puan Rosnani binti Ibrahim dipilih menjadi role model ialah sifat kepribadiannya yang tidak mudah berputus asa, rajin, tegas dan amanah. Role model kedua yang menjadi pilihan Puan Nurul Husna ialah Encik Hishamuddin Mustafa. Beliau ialah pengarah pelancongan Malaysia. Ilmu pengetahuan dan pengalaman beliau yang luas menjadi penyebab untuk Puan Nurul Husna memilih Encik Hishamuddin Mustafa sebagai seorang role model. Selain itu, kata-kata semangat yang diberikan oleh Encik Hishamuddin menjadi pembakar semangat untuk Puan Nurul Husna. Seterusnya, berkenaan dengan aktiviti keusahawanan. Puan Nurul Husna pernah menjadi seorang pemandu pelancong. Beliau mula melakukan kerja ini semasa beliau belajar di Perth, Australia lagi. Beliau sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi seorang pemandu pelancong. Tujuannya ialah beliau ingin mempromosikan diri beliau dan membina rangkaian yang luas dalam bidang pelancongan. Selain itu, beliau sangat minat dalam bidang pelancongan. Beliau juga banyak mengikuti program-program berkaitan pelancongan. Akhir sekali ialah berkenaan dengan niat menjadi seorang usahawan. Puan Nurul Husna berniat menjadi seorang usahawan bermula kira-kira 4 tahun yang lepas sewaktu beliau berumur 32 tahun. Mulanya, beliau hanya bekerja separuh masa sahaja sehinggalah akhirnya menjadi seorang usahawan pemilik syarikat Laksana Sutra Travel and Tours Sendian Berhad. Beliau memilih untuk menjadi seorang usahawan ialah kerana usahawan tidak memerlukan had umur untuk mula bekerja dan tamat bekerja.
Seterusnya, Oke, nama saya Siti Nur Syafiqah binti Hamdan. Saya akan menerangkan mengenai usahawan dalam memperkembangkan perniagaan beliau. Next. Oke, motivasi utama beliau untuk menjalankan perniagaan tersebut adalah beliau menggunakan memerlukan uang sebagai tapak permulaan beliau bagi menjalankan perniagaannya lah. Selepas itu, beliau juga bermotivasikan daripada kerja separuh masa yang dia pernah jalankan ketika dia berada di Australia. Akhir sekali, motivasi beliau untuk beliau menubuhkan syarikat tersebut adalah daripada sifat beliau sendiri, yaitu beliau mempunyai sifat untuk dia ingin memperkenalkan Negeri Sembilan kepada dunia pelancongan. Oke, daripada bagian matlamat semasa pula, beliau ingin memiliki hubungan kerjasama dengan syarikat dan kerajaan lain yang mempunyai industri pelancongan. Agar dia punya industri pelancongan lebih boleh dikenal dengan meluas lah begitu. Selain itu, beliau juga ingin memperkenalkan Negeri Sembilan kepada dunia yang macam saya cakap tadi. Okay, next. Okay, dari sumber tersedia yang Puan Nurul Husna ada, beliau kata tu hari dia ada salon untuk dia punya sumber lah bagi memulakan perniagaannya. Selain itu, dia juga memiliki sifat tekun dan marah. Beliau ni kalau dia inginkan sesuatu, dia akan tekun, dia akan buat sedaya upayanya lah untuk dapat tu keinginannya. Itu baguslah untuk untuk ada di dalam diri seseorang usahawan. Kita boleh contohi dia. Dari segi tapak pengiklanan, beliau menggunakan aplikasi yang ada pada telefon pintar seperti Facebook, Instagram, TikTok. Beliau menggunakan aplikasi tersebut untuk mempromosikan dia punya kawasan pelancongan agar dikenali lebih jauh lah keluar daripada Malaysia. Gitulah. Selepas itu, beliau juga memasuki kumpulan pelancongan iaitu MATA. MATA ni dia punya nama panjang dia Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia. Beliau memasuki kumpulan tersebut untuk sama juga lah untuk dia dapat mempromosikan dia punya syarikat pelancongan. Mudahlah dia buat kerja di sana, memudahkan dia. Next. Dari segi perubahan matlamat dan nilai, ya terdapat perubahan kata Puan Nurul Husna, tapi tidak ketara. Perubahan tersebut khususnya berlaku pada kegunaan digital beliau bagi mempromosikan dia punya sektor pelancongan. Beliau berkata 2 tahun sebelum tahun ini, beliau tidak menggunakan aplikasi TikTok bagi tujuan mempromosikan dia punya tapak pelancongan. Tapi kan sekarang sudah moden, TikTok lebih banyak orang guna, jadi dia gunakan juga aplikasi tersebut bagi mendapatkan pelanggan. Dari segi perubahan orientasi risiko, beliau lebih banyak menerima risiko daripada website yang tidak berdaftar. Kebanyakan pengguna website yang ada di laman web sekarang kan, mereka tidak mendaftar. Itu menyulitkan Puan Nurul Husna lah untuk menguruskan pelancongannya. Dari segi perubahan dalam keperluan,
beliau lebih memerlukan laman web yang baik untuk kegunaan dia punya agensi pelancongan lah. Memang tu yang terbesar dia gunakan, laman web yang baik. Selain itu, cara beliau melicinkan dia punya dia merubah dia punya sistem pelancongan tu, dia melicinkan lagi dia punya pentadbiran pelancongan tu. Dia cari pekerja yang pakar dalam melaksanakan kerja-kerja yang terdapat dalam pelancongannya. Begitulah. Dan beliau ada sebut dari segi gaji. Beliau kata gaji yang dia berikan kepada pekerjanya adalah mengikut mengikut kemampuan. Contohnya pekerjanya pakar, dia lebihkan gaji. Begitulah. Lepas tu beliau juga mempunyai sikap yang dari pengalaman yang dia belajar, dia tahun demi tahun dia memiliki sifat yang sentiasa meneliti kerja pekerjanya agar dia punya industri pelancongan tu berjalan lancar lah, lebih maju. Okay. Sekian itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Amir. Ya, Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang usahawan hari ini dan hari esok. Pertama sekali ialah rancangan masa depan. Puan Nurul Husna mempunyai dua jenis rancangan, iaitu rancangan jangka masa pendek dan rancangan jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, beliau ingin mendedahkan negeri sembilan, iaitu negeri beliau sendiri untuk lebih diketahui di pasaran luar, untuk menarik minat pelancong asing untuk mengetahui adat istiadat patih yang terdapat di negeri sembilan, makanan-makanan tempatan dan sejarah yang terdapat di negeri sembilan itu sendiri. Seterusnya ialah rancangan jangka masa panjang. Untuk rancangan jangka masa panjang, beliau ingin menjadikan syarikat beliau terus didigitalkan sepenuhnya untuk memudahkan masalah diselesaikan jika berlaku di antara pelanggan. Beliau juga menyasarkan syarikat beliau untuk berada di pasaran Arab Saudi untuk melakukan umrah dan haji. Seterusnya ialah nasihat yang diberikan oleh kepada pelajar untuk memulakan urus niaga hari ini. Beliau menasihati pelajar agar membina peribadi diri. Hal ini kerana peribadi diri melambangkan diri mereka sendiri untuk dilihat dan dinilai oleh orang lain. Seterusnya, beliau menasihati agar tidak membawa tu. Hal ini kerana jika tidak direbut peluang yang ada, berkemungkinan besar peluang itu tidak akan datang lagi. Dan nasihat yang terakhir, beliau menasihati agar cinta dan kenal di Malaysia. Hal ini kerana pelajar mampu menjadi pemandu melancong untuk menceritakan apa yang menarik tentang negara kita. Sepertinya dialek, makanan tempatan, tempat pelancongan yang menarik serta sejarah yang unik yang pernah berlaku di negara kita. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapati daripada temu bual ini, kami mendapati bahawa kami mestilah sentiasa yakin dalam setiap tindakan yang kami lakukan serta tidak mudah berputus asa. Seterusnya ialah kami mampu berkongsi teladan yang baik kepada orang lain dalam usaha untuk menjadi usahawan yang berjaya. Seterusnya, kita mestilah berhati-hati dalam membuat keputusan kerana jika berlaku kesalahan, berkemungkinan besar syarikat kita akan mengalami kerugian. Kemudian, kita mestilah membuat persediaan sebelum memulakan perniagaan. Contohnya, persediaan dari segi kewangan, tenaga kerja dan sebagainya. Dan akhir sekali, kita mestilah sentiasa bersabar dan bersikap positif agar perniagaan yang kita jalankan sentiasa berjalan lancar. Seterusnya ialah lampiran.
Berikut merupakan surat kebenaran yang kami sediakan untuk menemu ramah Puan Nurul Husna. Dan di sebelah kanan merupakan bukti kami menemu bual beliau. Berikut merupakan gambar-gambar daripada Laksana Sutera Travel dan Tours dan Berhad. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Afzal. Okey, baiklah. Sekian saja pembentangan daripada kami. Jika ada apa-apa soalan boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih.